Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan selamat datang lagi ke channel aku. First of all, aku nak ucapkan sekali lagi terima kasih dekat semua yang support dan komen yang baik-baik dekat channel aku. Dalam kes isu antara aku dan mekanik viral tu. Okey. Sebelum aku nak buka topik untuk pagi ni, korang semua tahu hari ni 1 hari bulan Oktober. Okey. Ramai yang ternanti-nanti 1 hari bulan Oktober. Dan ramai komen-komen yang aku dapat dalam aku punya video. Tanya, bang, dah 1 hari bulan Oktober. Ada yang semalam, bang, dah 30 Oktober. Apa kita nak tahu? Kita nak tahu. Okey. As yang korang tahu, aku straight to the point. Memang kereta tak ada lagi dekat aku. Dan kereta aku, aku tak rasa dapat siap dalam minggu ni. Tapi itu yang bukan good news lah. Yang dia punya good news, aku boleh share. Mekanik viral ni dah send message dekat aku. Aku rasa 2 hari lepas. Sebab aku ada message dia, dia tak reply. Tapi lepas pada tu dia reply. Okay, good news, dia ada tunjuk dekat aku yang aku dah nampak kereta tu dalam progress. Maknanya dia kata tengah siapkan intercooler piping semua, dan tengah nak kemas kini wiring. So for me, bagi aku, is a good progress. Maknanya dia buat juga. Tapi apa yang aku nak share dan kongsi dengan korang, dan jawab soalan-soalan, komen-komen daripada orang yang komen, tanya aku. Bagi aku, korang, aku as a consider sekarang, aku dah macam jadi, aku try, bukan try, nak cakap macam mana, aku memang aku sekarang serius dalam channel aku ni as a YouTuber. Komen-komen korang semua, aku tak ada cakap tak bagus ke, yang mana yang negatif tu aku. Sebab korang memang berhak pun bagi komen. Sebab bila aku dah dalam dalam bidang ni, dalam dunia ni, memang aku kena ready lah dengan soalan-soalan, komen-komen yang pedas. Tapi of course kadang-kadang ada komen-komen yang tak masuk akal juga. Tapi tak apa, aku try jawab. First of all, aku nak bagi tahu, aku tak ada niat pun nak buruk-burukkan atau nak tutup periuk nasi Zaki ni. Aku nak jadi popular dengan topik ni. Tapi kalau aku tak exposekan benda ni, atau aku tak luahkan benda ni, sampai bila pun orang tak tahu. Sebab kalau workshop yang aku hantar ni workshop yang tak ada nama, workshop yang Ahmad mekanik, yang biasa-biasa, tapi aku sengaja nak viralkan dia, nak kutuk-kutuk dia, nak cakap dia punya, itu memang salah aku. Aku boleh cakap salah aku. Ataupun aku sengaja nak cari populariti, nak viralkan kedai orang tu. Sebab kalau aku betul-betul nak famous ke, nak top viral ke, aku buat benda lain lah. Aku buat Bigo ke, gelek-gelek, aku buat TikTok ke. Tapi apa yang aku cuba share dengan semua geng-geng motorsport, semua orang-orang yang main kereta, yang modified, is based on aku punya experience. Aku tak bercerita on behalf of ada orang lain. Maksudnya aku ambil topik Mamat ni, aku masukkan dalam aku punya channel YouTube untuk aku famous. Sedangkan benda ni bukan berlaku kat diri aku, tapi aku duk kutuk-kutuk si mekanik ni. Aku cakap itu memang salah bagi aku, tak boleh. Tapi apa yang aku cuba share based on experience kereta aku sendiri. Dan aku tak ada niat pun nak famous untuk topik ni. Tapi apa yang aku buat ni sebagai, bagi aku, pengajaran,
exposure, dekat aku exposekan cerita ni bukan dalam negatif ke untuk tu, tapi bagi aku untuk kena ajar. Sebab kalau orang ni dia rasa dia di atas, tak ada orang yang nak tegur dia, semua dia buat je betul, semua orang takut nak tegur dia, macam ni lah jadinya. Bagi aku tak takut pun. Kalau aku salah, aku boleh minta maaf dengan dia. Kalau apa yang aku buat, apa yang aku expose dalam YouTube selama ni, ataupun apa yang aku viralkan dalam ni, aku salah, aku tak patut buat. Memang aku boleh minta maaf. Tapi kalau aku tak buat macam ni sampai bila? Dan aku rasa dengan aku memviralkan kes kereta aku, baru kerja kereta aku ni nak ada progress. Selama ni memang tak ada. Kalau aku betul-betul jahat, aku kumpulkan semua orang yang dah kena dan semua orang kereta yang tersadai, aku buat macam tu. Aku jadi ketua. Jom kita ramai-ramai yang terkena, aku buat satu grup WhatsApp, aku buat satu video, kita hentam dia, kita cari dia, kita tanya. Tapi aku tak buat macam tu. Aku dah cakapnya, aku buat untuk kereta aku dan untuk diri aku. Aku bukan nak naikkan rating video aku, channel aku sebab kes ni. Tapi ini benda yang betul. Dan kalau korang dalam dunia motorsport, korang tahu, contoh macam, okey ni aku baca satu komen daripada satu mamat ni lah, aku tak nak bagi tahu nama, nanti korang cek sendiri. Dia kata, bro, ini hal antara kau dengan Zaki, so settle dengan Zaki je lah. Lagipun kau dah buat video hari tu kan, bro, takkan lu nak top sebab burukkan orang. Lu sepatutnya tolak tawaran untuk temu bual dengan Kadok ni. Ni konten apa bro? Aku tak ada side siapa-siapa, tapi aku tak suka cara ni. Sorry Kadok, can you explain what kind? Eja kind pun K-H-I-N-D. Aku tak tahu, tu macam brand kipas angin yang aku tahu. What kind of content you do? This guy already make a video that he very angry with Zaki. Okay bro, for me it's very simple. Did you tengok tak kronologi kes ni, macam mana boleh jadi viral? In the first place, aku tak ada niat pun nak viralkan, tapi sebab dah ada kes seorang ni, dia punya kereta tak siap, Satria Neo, dia viralkan, jadi ada lagi kes banyak. Jadi aku tengok, aku pun di situasi yang sama. Maknanya benda ni bukan terjadi kat aku je, terjadi dekat ramai orang. Jadi aku exposekan aku punya kes. Nak jadikan cerita, kes aku lebih mendapat perhatian ramai orang, jadi viral terus. Itu yang membuatkan orang ramai tengok. Dan bila orang dah tengok waktu video tu, aku marah-marah. Memang aku marah, yelah, sebab benda ni kau tak expect jadi macam ni. Jadi bila kau tengok macam ni, normal manusia, dia bila benda kau tengok kau punya harta kena yang kau jaga, kau belai, kau jaga elok-elok, tiba-tiba kau amanahkan kat orang tu, jadi teruk, jadi macam tongkang pecah, jadi macam tempat kucing beranak. Kau memang mengamuk lah. Dan the second video yang aku upload, kalau kau baca tajuk tu, sebab ramai komen belah-belah side sana, ataupun yang kata saya bukan nak side siapa-siapa, tapi yang bagi tahu kalau customer tak bayar duit, macam mana Pomen nak buat kerja? Kalau customer tak pump duit, macam mana Pomen nak buat kerja? Bukan buat repair, modify. Ya, betul. Sebab tu aku post the second video where tajuk dia, siapa kata aku tak bayar duit dekat mekanik ni? Siapa kata aku buat kereta? Dan video tu aku tak nak lah cerita 2-3 kali dalam ni, tapi kalau kau tengok video tu semua reveal bukti. Conversation aku, WhatsApp aku yang ada tak di reply, bank statement yang aku tunjuk online aku bagi sampai dah 8,000. Jadi video tu dibuat sebelum yang baru-baru ni. Maknanya video tu buat bulan 7 lah, bulan 7. Tapi bila aku upload the first video tu, the second video yang aku tajuk dia September dah ni, bila nak sampai Oktober, dah September, takkan tak ada apa-apa. Yang video tu aku buat, ada kata aku tak bayar lah. Jadi aku upload lah video live tu. Live tu aku nasib aku dapat
apa ni, save dalam handphone aku. Jadi aku post pula video tu. Sedangkan video yang live aku dengan Kadok tu dibuat bulan 7. Bukanlah lately. Aku post video tu untuk bagi tahu korang ni yang tak tahu cerita, korang yang duk menyokong-menyokong ni, bagi tahu yang aku sebenarnya dah bayar duit. Aku dah buat yang terbaik. Bukannya aku tak pernah contact. Ada yang cakap aku ni malas tahap dajal lah, tak pergi tengok kereta, suka. Kalau aku dah pergi selalu tak jumpa dia, macam mana setiap kali aku pergi workshop aku tak jumpa dia, aku jumpa bapak dia. Habis tu takkan aku nak duduk situ sampai 2-3 pagi nak nunggu dia. So aku hantar barang, aku punya part, boost controller, kadang-kadang hantar radiator, kadang-kadang hantar hose. Aku bagi ke bapak dia, sebab bapak dia ada Pak Latif. Dan aku bagi tahu Pak Latif ni. Dan lepas tu dia message aku, dia kata bro dah dapat dah barang. Tu aku cakap dengan dia, tadi datang kedai awak tak ada. Jadi benda video ni aku nak bagi tahulah apa ni. Okey, pasal kes Kadok, tolak tahu kenapa Kadok ada dalam ni. Okey, as korang tahu, Kadok punya follower, punya viewer ramai. Jadi aku menggunakan platform Kadok ni, aku mengaku aku gunakan platform Kadok ni untuk bagi tahu semua orang yang dalam geng-geng motorsport ni. Kita main kereta ni, kalau kau nak tahu, dia punya follower main kereta ni besar. Jadi Kadok bagi aku, dia dulu dia suka review pasal kereta. Lately je dia tak ada dah kurang review pasal kereta. Jadi aku kenal Kadok. Kadok ni kawan aku, yang mana aku selalu pergi drive dengan dia sama-sama. Tapi lately dia dah busy, dia tak adalah join kita orang pergi drive, weekend drive. Aku menggunakan platform dia, dan dia bukannya orang yang untuk backup aku sebenarnya. Bukan dia untuk orang backup aku. Dia adalah mediator, orang tengah yang untuk orang kata try untuk selesaikan hal ni bagi. Sebab sebelum ni Zaki ni dia duduk dalam gua, susah nak pegang dia. Bila dah jadi viral baru dia jumpa aku. Dia jumpa aku pun dia suruh aku padamkan video viral ni, sebab dia kata nanti efek dia punya bisnes. Aku jumpa Kadok sebab Kadok banyak viewer, banyak follower. Jadi aku rasa bila aku buat live dengan Kadok, lagi senang, orang boleh tahu hal sebenar. Jadi tak payah aku nak ulang 2-3 kali apa semua. Dan Kadok pun sebenarnya dia tak side aku. Dia, kalau kau tengok live tu, dia ada cakap, kalau Zaki rasa Zaki nak defend diri dia pun, Zaki boleh jumpa dia. Boleh. Kalau Zaki tak nak jumpa dia pun tak apa, Zaki boleh apa ni, buat live sendiri. Kalau tak nak tunjuk muka tak apa, buat suara pun tak apa, cakap yang sebenarnya Mamat kereta Satria Merah ni, dia ni macam ni dia cerita tu tak betul, dia memang tak pernah bagi saya duit, ataupun lepas 2 tahun baru dia saya bagi duit. Tak apa, kita clarify kalau dia betul. Tapi dia mengambil cara untuk berdiam. Tak apalah, itu cara dia. Tapi macam yang ada cakap, bila aku dah viralkan benda ni, tak fikir ke nasib orang tu, periuk nasi dia, tak fikir keluarga dia, anak bini dia. First of all, aku nak bagi tahu, sebelum dia fikir, aku berfikir macam tu. Kenapa dia tak fikir untuk diri dia sebelum tu? Bila dia buat macam ni, kalau aku tak buat macam ni, orang lain akan buat. Kenapa dia tak fikir macam tu? Anak bini dia, career dia, kerja dia. Tak fikir. Mungkin aku ni jenis relax, boleh bernegosiate. Tapi setengah orang dia ada limit dia. Sampai satu limit yang dia dah tak ada lagi simpan-simpan. Yang itu lagi bahaya. Kau kena hati-hati. Dia meletup terus. Buat masa sekarang, bila aku message Zaki, dia reply balik, tapi lambat lah. It take 2-3 hari. Itu pun dah hujung-hujung. Dia reply macam 2 hari lepas, dia tunjuk, okay, progress kereta aku. Aku boleh tunjuk nanti conversation aku dengan dia. Aku siap tunjuk thumbs up. Aku cakap good, it's a good progress. Aku tak ada nak pergi attack dia. Kalau aku ni jenis baran, marah, tak boleh sabar dengan apa yang dia buat, aku pergi attack dia, pukul dia ke, bergaduh kat situ, dah macam budak-budak. Pertama, mungkin boleh jadi kes polis.
Report polis ni akan ada. Saya tengah buat kerja, customer saya datang pukul lah, aku pula pergi buat report, saya pukul dia ke sebab saya tak tahan dia tipu saya, dah jadi macam tu. Benda boleh settle cara elok. Jadi kedua, kereta-kereta customer lain pun kan tersangkut kan. Kalau dia masuk lock up ke 10 hari, 14 hari, kalau dia cedera kan, kereta customer lain pun tak boleh dia nak buat. Sebab tu sekarang aku try yang terbaik. Orang cakap mencari solution yang paling baik, solution yang paling win-win situation. Maknanya macam mana pun kau kena siapkan kereta aku. Tapi macam korang tengoklah, hari ni dah 1 Oktober, kereta tu tak ada kat aku. Good news, kereta tu dah buat, dah dalam progress. Engine dah dalam dah ada dalam engine bay tu. Sekarang intercooler piping dah buat, wiring je tinggal. Itu. Tapi aku tak test lagi. Bila siap pun aku tak tahu. Gila kot, kereta 3 tahun tersadai dekat luar hujan panas. Silap aku rembat 18 200, tekan brake kosong. Brake hose dah reput ke, brake pad dah tak makan. Itu semua benda-benda tu is termasuk consider kerugian aku juga nanti. Sebab sepatutnya aku hantar kat dia kereta tu cantik elok, cuma nak buat wiring dan head nak kena modify. Sebab racing cam aku dulu pernah curi. Itu je. Yang lain semua dah, benda tu dah okey. Tapi sebabkan tersadai dekat luar, benda-benda macam tu jadi kerugian. Tapi kerugian tu dia kena tanggung lah. Dan aku rasa aku dah jawab ni yang soalan. Tolong Abang Rabi beri penjelasan dekat komen kenapa jemput Kadok. Banyak orang annoying dengan dia. Kalau orang dah benci, buat apa pun tetap orang benci. Tolong pihak Rabi beri penjelasan kenapa jemput Kadok. Macam aku cakap lah, aku gunakan Kadok as a platform untuk aku exposekan benda ni. Tapi as korang tahulah, benda tu live. Masa tu buat live. Kadang-kadang Kadok, kau tahulah perangai dia. Memang perangai dia macam tu, huha-huha, kecoh-kecoh sikit. So bila orang bertanya, dia takut lupa, dia menyampuk. Untuk orang kata bila tengah live ni, kadang-kadang komen-komen soalan, abang tanya bang, kenapa dia ni macam ni bang Jadi Kadok dia spontaneous reaction dia tak ada niat apa pun sebenarnya. Dan bagi aku, Kadok is being fair enough. Maknanya dia tak side aku, dan dia tak side Zaki juga. Tapi dia kadang-kadang meletakkan diri dia kat tempat aku as a customer. Kau dah bayar, kau ni tiba-tiba. Okay, kalau kau nak tahu, sebenarnya ada setiap kali event, ada event dekat Sepang, macam 2-3 bulan, kadang-kadang sebelum 4 bulan 5 bulan, aku ada message Zaki, aku ada cakap dengan dia, ujung tahun ni saya nak masuk event Time Attack, sempat tak kereta siap, boleh tak? Aku dah bagi tahu dia. Jadi maknanya aku memang bagi tahu awal yang aku nak kereta aku siap, sebab aku nak main Time Attack. Tapi at the end result dia macam ni lah. Tapi itu semua sebelum aku viralkan kes kereta aku, sebelum aku buat benda ni jadi besar. Tapi kau tengok tak, dengan power of viral ni, dengan komen-komen orang semua, kereta aku sekarang dah ada progress. Aku tak suruh yang lain pun ikut cara aku. Aku tak suruh. Kalau boleh kita settle cara baik. Tapi as korang tahu, dia ni ada nama. Bila dia ada nama, is kind of marketing dia. Dia show dekat dia punya FB, IG, YouTube channel dia. Dia buat macam mana, dia marketing dia buat macam ni. Tapi bila jadinya macam ni, macam sampah, macam mana perasaan dia macam ni. Aku rasa bukan dia je kena. Kita tak payah cakap mekanik Melayu, mekanik Cina, India, sama je. Mana-mana orang yang dah ada nama, contoh macam budak-budak komen, bang hantar kat Nim Garage. Ya, aku tengok video-video Nim Garage, YouTube Nim Garage. Memang power bro. Kau punya kerja aku salute, terbaik bro. Aku orang-orang macam ni memang aku support. Sebab kau punya hasil kerja, dia seni tau. Benda ni bukan senang. Different kereta, kau boleh masuk 2 Evo yang sama, tapi dua-dua ni mungkin tak sama. Dia punya cara, dia punya piping lain, cara dia mesti lain. Sebab benda ni mekanik ni kita main ni semua custom made tau, bukannya turun pada kilang. Jadi memang, so macam Nim Garage contoh, dia punya hasil kerja, dia punya video editing dia semua gempak apa semua. Tapi cuba kalau satu hari dia buat tahi juga, orang akan hentam.
Sebab kau adalah orang yang famous, dah kenal, tiba-tiba kau buat macam ni. Samalah dengan si abang Zaki kita ni. Dia dah ada nama, dia punya YouTube channel berpuluh ribu subscriber, dia punya video semua gempak-gempak. Tapi bila dia buat macam ni, macam tipu lah bagi aku tu. Kau cerita lain tapi lain jadinya. Sedangkan kau marketing kau gempak. Kau nak pergi makan kan, KFC, dia punya marketing gambar tu cantik, gempak gila. Sekali bila kau order dapat macam cincai, boncai, kau mesti bengang. Kau mesti cakap, dalam gambar lain sekali dapat macam ni je. Sama lah. Aku bukannya niat nak tutup periuk, nak nasi, atau nak semua suruh orang benci si Zaki. But actually Zaki, kalau dia betul dia betul orang kata nak cover balik dia punya career ke apa ke, apa yang aku buat ni, actually dia kena terima kasih juga. Big opportunity dekat dia sebenarnya. Kalau dia buat kereta aku bagus, kemas, aku akan tolong dia. Aku akan cakap, ini hasil daripada Zaki. 3 tahun. Korang tengok, ni 3 tahun hasil dia. Big opportunity untuk dia bersihkan nama dia. Tapi masalah untuk nak buat kereta tu, korang fikirlah sini. Kalau korang jenis tak kisah, boleh letak kereta 5 tahun, 10 tahun, janji puas hati, itu pilihan masing-masing. Tapi at least aku boleh up lagi si Zaki ni punya workshop. Ini hasilnya selepas 3 tahun. Kena macam-macam hantam. Tengok, at least kalau bagus, bagus lah. Kalau tak bagus, aku bawa keluar kedai, enjin meletup, aku akan cakap 3 tahun buat lah keluar kedai, enjin meletup. Jadi dia patutnya boleh terima kasih juga. Sebab aku boleh, kedai kau sekarang tengah viral, kereta yang kau buat. Kalau kau pandai marketing kau buatlah kereta aku elok-elok. Tapi terpulang lah dekat customer nak hantar lagi kat dia ke tak nak, itu aku tak tahulah. Tapi at least aku bagi satu review yang ikhlas. Aku memang akan cakap kalau kereta enjin aku puas hati, kalau enjin aku bagus, performance macam sebelum ni memang gempak, aku akan bagi tahu. Dan aku akan bagi tahu ini hasilnya 3 tahun, selepas 3 tahun. At least aku puas hati. Jangan lepas 3 tahun hasil macam barai macam hantar kat kedai Akong ke apa ke, aku tak tahulah, Abu Samad ke. So macam aku cakap lah, hari ni 1 Oktober aku still tak dapat lagi kereta aku. Good news, dia hantar lah gambar yang dia kata kereta aku tengah buat wiring. Wiring tengah orang cakap, sebab aku cakap kena minta dia buat tuck in punya wiring. Dia tengah kemas kini wiring lah. Tapi kereta tu kalau aku keluar pun, aku tak berani nak belasah terus. Banyak benda juga aku kena buat. Dari faktor tayar, aku kena kira tayar tu dah lama sangat terbiar dekat luar, hujan panas. Tayar tu dah lah tayar semi slick Toyo tu. Kan aku terus dapat aku rembat kan, meletup tayar tu kan, pecah. Mampus aku tergolek kan. Dari segi braking semua, itu semua aku kena ambil kira kerugian aku, yang aku akan kena keluar lagi kos. Mungkin dari segi enjin, Zaki dah buat yang terbaik. Mungkin atas dyno, dia boleh dyno, aku tak tahulah akan keluar berapa horsepower ni. Tapi aku takkan terus rembat terus nak test betul-betulnya. At least aku ambil masa sebulan kot untuk aku nak tengok tayar, braking, suspension semua macam mana. Sebab kereta tu korang tahu dah terbiar. Kita orang yang buat enjin ni, memanglah kerja dia buat enjin. Dia nak impress aku, dia tunjuk gambar enjin macam ni. Dia nak impress aku lagi, besok dyno dia tunjuk apa ni enjin awak, 450 horsepower, berapa boost, 1.8 bar ke 2 bar. Dia nak impress aku. Tapi aku ni bukan hari ni baru main kereta. Kalau budak-budak kecil umur 21 tahun, 25 tahun ke, kau tunjuk horsepower kereta awak, saya buat dapat 500 horsepower, boost 1.8 bar. Diorang seronok. Sebab bagi diorang, wow, kereta aku laju, horsepower tinggi. Tapi dia tak fikir keselamatan, safety tu semua dia tak fikir. Macam aku tahu dah, busuk-busuk kereta tu memang akan dapat atas 350, 380 horsepower tu memang aku boleh pejam mata, memang dah tahu dah barang dia. Tapi dia punya ketahanan safety yang lain-lain tu aku terpaksa kena buat balik lah. Braking, suspension, tayar banyak lagi nak kena tukar. So untuk topik hari ni aku rasa aku dah
menjawab soalan brother seorang ni, Ryan Fitri. Dia tanya kenapa aku ni hal aku dengan Zaki, kenapa aku nak besar-besarkan dalam ni. Aku dah jawab kenapa aku buatkan dia jadi viral. Dan sebab viral ni lah kereta aku siap, dan aku tak libatkan orang lain. Aku belum lagi buat report polis, belum lagi hantar. Itu dah cukup baik. Sepatutnya Zaki tu berterima kasih kat aku yang aku deal dengan dia secara baik. Tapi aku buat dengan cara media sosial aku pun. Sebab aku tahu media sosial ni sangat kuat serupanya. Aku tak pernah main media sosial sebelum ni, tapi baru aku tahu kuasa media sosial ni dan kuasa supporter ni. Orang bila support kita, macam aku tak kisah ada yang kata-kata aku macam-macam. Tak apa, korang memang boleh. Sebab komen, nama pun ruangan komen, korang berhak nak komen apa yang. Tapi that comment we reflect korang sendiri. Kalau korang tulis baik, we reflect korang. Kalau korang tulis benda mengarut-mengarut, we reflect korang. Dan aku rasa aku tak perlu nak reply komen-komen tu. Orang lain yang baca, dia orang akan reply komen-komen mengarut-mengarut ni. Itu. Yang kedua, aku dah jawab aku rasa soalan yang pasal Kadok lah. Kenapa Kadok ada dalam hal aku ni. Kadok macam aku cakap lah, dia tak ada pun nak cari populariti juga. Aku sebenarnya yang minta dia tolong gunakan platform dia. Dan nak jadikan cerita, Kadok ni pun banyak follower, banyak orang kenal. So jadi benda ni pun adalah juga. Memang aku baca je sekali imbas, ada yang maki-maki dia. Tapi nak buat macam mana, dah perangai dia memang macam tu. Korang kena accept lah kan. Perangai dia hua-hua, menyampuk-menyampuk tu. Tapi bagi aku tak apa pun, aku tak ada hal. Aku pun cakap dengan Kadok pun, sorry lah pasal aku punya video kau kena maki juga. Dia pun faham. Bila kita dah dalam exposekan aku dah, benda ni aku kena terima lah. Sebab benda dah viral dan aku sendiri yang post dalam media sosial. So kalau aku kena maki apa, aku terima, tak kisah. Sebab as long korang tak ada maki-maki bab-bab agama, racist issue ke, sentuh keluarga aku ke, tak ada hal. Kalau korang berhak lah nak komen. Ada yang kata aku ni bodoh, dah tahu mekanik tak buat kereta setahun, kenapa aku biarkan juga. Tak apa. Sebab orang-orang yang komen macam ni, dia mungkin tak di tempat aku, dia akan komen macam tu. Tak sebab orang bebas lah nak berkomen. Tapi aku buat benda ni sebab bila benda ni jadi isu viral dan besar, baru orang buka mata. Selama ni aku takut tau nak memviralkan si Workshop Zaki. Sebab aku tahu dia ni banyak follower, banyak fan. Kalau aku buat, aku kena hentam balik. Tapi Alhamdulillah, dengan aku buat macam ni, banyak yang support aku. In fact, aku ada juga berchatting dengan aku punya komen yang dekat dalam YouTube. Diorang message aku, PM aku, bang, apa cerita bang, kereta abang. Bang, diorang message aku dekat aku punya private message. Diorang komen. Ada yang memang dah close, dah rapat, walaupun aku tak pernah kenal, tak pernah jumpa muka diorang, tapi dah selalu bermessage dengan aku. Aku share message yang aku terima daripada si Zaki ni, aku share dengan diorang. Aku cakap, ni tengok, Zaki dah message saya petang tadi waktu maghrib. Ini diorang pun okey bang, tak apalah, Ellie dia buat. Ada yang cakap, bang, jangan pergi dulu bang, jangan pergi, tak apa, kita orang ada budak dah pergi tengok dah kereta abang ni. Aku berterima kasih, serius, aku berterima kasih dekat korang yang update aku pasal kereta aku, sanggup pergi ke workshop Desa Pandan sana, Pandan Indah ke, pergi tengok, buat video kereta aku, tunjuk. Aku seriously, aku memang thank you. Benda-benda ni, bila korang jujur, korang buat benda yang betul, orang akan support. Aku bukannya nak tutup periuk nasi dia. Tak ada niat. Buat apa aku nak tutup periuk nasi dia, dan buat apa aku nak jadi famous dengan aku memburukkan dia. Tapi korang pernah terfikir, kalau tak ada orang buat, sampai bila dia akan jadi macam ni? Jadi macam aku cakap, kena ketuk sikit, baru dia terjaga daripada mimpi. Selagi tak ada ni, dia ingat dia king, dia boleh buat sesuka hati dengan customer dia. Sebab takut, customer takut nanti kalau marah-marah, kalau paksa-paksa dia tak buat kereta elok. No, actually that's not the. Korang kena ubah pemikiran korang. Dulu betul customer is always right, tapi sekarang pun tak boleh cakap juga customer is always right. Dan dalam masa sama, mekanik pun tak kira, mekanik mana-mana sekalipun, korang pun benda ni buka mata juga. Korang kena tahu,
korang buat workshop, bukan workshop service center lain. Korang tu kereta datang, tukar minyak hitam, tukar air filter, check. Kalau yang tu cocok OBD, dah habis keluar. Tapi kalau korang yang buka workshop workshop modified, korang kena ni lah, kena terima benda ni. Kadang-kadang customer lambat nak buat, barang part sampai, kadang-kadang dah buat salah. Ni kena terima lah sebab korang buka workshop modified. Okay, last but not least, itu je. Aku pun dah membebel panjang. Aku dah explain apa yang aku nak explain. Korang aku dah terangkan, clarify. Jadi aku nak ucapkan lagi sekian beribu terima kasih kat komen-komen yang support, dan member-member yang banyak PM yang ada yang tolong tengokkan kereta aku. Aku ucapkan terima kasih. Okay, InsyaAllah kereta tu akan siap dalam, aku pun tengok dah progress. InsyaAllah tragedi Oktober tu akan tak jadi tragedi lah. Okay guys, thank you very much. Sampai di sini saja. InsyaAllah kereta tu siap, aku akan buat lagi, aku akan review kereta tu, dan kita tengok. Kalau betul bagus, kita up dia. Tapi yang nak hantar kat dia tu lagi aku tak pastilah kan. Tapi itu je lah. Okay guys, Assalamualaikum.